Alright, turn of an event. Okay, saya baca cerita. Wahab dakwa gangguan seksual di Bintulu, KPN. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua pengarah Jabatan Komunikasi Datuk. Okey, kejap tuan-tuan, saya ni phone saya overheating lah. Okey. Sorry. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus yang dikatakan berlaku di Bintulu, Sarawak. Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Husin berkata laporan diterima oleh pengadu iaitu penolong pegawai JKOM Muhammad Awhab Abdul Kadir Jalani 33. Berdasarkan laporan itu, Abdullah mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober di sebuah hotel. Polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 354 kerana mencabul dan Seksyen 377D atas kesalahan melanggar kesopanan, katanya. Razudin berkata Abdullah mendakwa tampil membuat laporan bagi melindungi diri selain menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan dan mereka-reka cerita terhadap Muhammad Agus. Tambahnya, polis masih menjalankan siasatan mengenai kes ini dan mengambil beberapa individu untuk diberi rekod keterangan. Okay. So kau salah dalam isu Wahab ni. Saya tak salah, saya salah. Saya cerita macam ni. Wahab pergi berjumpa untuk kali kedua ni pun ada minta nasihat juga sebenarnya. Nasihat siapa? Bertanya kepada saya lah. Bukan Wahab tu tanya, adalah orang lain tanya. Wajar atau tidak sebagaimana. Saya kata sebegini. Cerita dia. Ni cerita lah. Saya cerita yang ni cerita. Itu saya cerita secara, saya kata saya cerita dan siapa yang ikut Facebook saya bagi hint. Saya cerita secara umum dahulu. Yang tu berkenaan dengan video tersebut. Now, video tersebut adalah video yang difabricatkan. Now, bagaimana lead kepada video itu? Itu fabrication. Video itu memang difabricate. Menurut dakwaan mereka. Menurut dakwaan kedua-duanya, Wahab pun kata fabricate, Agus pun kata fabricate. Okay, itu fabricated. Now, isu dia bagaimana lead kepada video itu. Kita kena nilai satu-satu isu satu persatu. Kita kena nilai isu satu persatu. Yang ini adalah isu berkenaan dengan video. Yang satu ni video. Yang ini serangan atau seksual di Bintulu, Hotel Bintulu. Dan saya tahu video itu dan saya tahu mereka pergi ke Bintulu pada waktu Jepak punya masa tu pilihan raya negeri Jepak sebelum itu. Now, cerita dia begini. Sewaktu saya wajar cerita. Saya ceritalah secara umum lah. Sebab benda ni pun dah keluar kat berita kan. Sewaktu peristiwa tu berlaku, awal dia di... Okey, saya undur sikit. Ada usaha, sebagaimana saya sebut tadi tentang Raja Petra, untuk nak menjatuhkan kerajaan ini. Terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, pada waktu itu, pada awal dulu, saya bagi amaran. Saya kata akan ada satu video ataupun akan ada satu lagi permainan seksual yang akan dilakukan untuk mengenakan kerajaan Anwar Ibrahim. Kita kena faham, Agus dilantik oleh siapa, tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. JKOM di bawah siapa? Direct di bawah Perdana Menteri. Kita kena faham satu perkara itu. So, anything that happen to Agus, sebenarnya diorang nak kaitkan dengan Anwar Ibrahim. Cuma silapnya tindakan mereka, benda itu berlaku sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada kat dalam Malaysia. Diorang silap plan. Dan yang kedua, diorang tak sangka bahawa Wahab akan U-turn. Yang itu diorang tak sangka. So, the plan dia bagaimana? Plan dia, ada seseorang dihantar oleh Raja Petra. Saya kata tadi, ada perancangan international untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu dah ada. Sebab apa? Datuk Seri Anwar ini sangat tegas berkenaan dengan isu Palestin. So, beliau wajib dijatuhkan. PAS wajib menjatuhkan. Perikatan Nasional wajib menjatuhkan. Tetapi PN ini bukan berkaitan dengan international. Yang ini adalah accidental. Memang mereka nak jatuhkan. Ini kita akan cerita sebentar lagi. Yang saya cerita tentang Raja Petra ni memang dia mendapat dana dan dia memang ditaja untuk memastikan peristiwa ini berlaku dalam sekuen tersebut. Sekuennya apa? Bila menyedari bahawa ada aduan. Sebenarnya yang aduan tu kemudian dia tak masuk dalam skrip dia. Dia tengah cari cara bagaimana nak kenakan. Bagaimana nak kenakan kerajaan ini. So dia target Agus. Agus ni kita tak tahulah, wallahualam, mungkin ada kelemahan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin ada history yang diorang tahu yang kita tak tahu. Daripada polis ke apa, kita tak tahu. We never know. Manusia ni kita ada dark secret kita. Dan sesuatu berlaku kepada Wahab secara serangan seksual di Bintulu pada bulan 10.
Perkara ini diadukan oleh Wahab kepada seseorang di dalam JCOM, bukan Mr. H yang berkaitan dengan Mr. H pada waktu itu. Orang biasa je. Perkara ini travel sampai kepada kumpulan yang bersama dengan Mr. H. Mr. H melihat ini adalah satu peluang. Kebetulan di dalam grup itu, bagaimana saya kata, ada daulah terpendam. Geng-geng yang memang berkait dengan PN, memang berkait dengan Raja Petra. Mereka melihat ini opportunity. Let's set a trap. Kita kena buat satu trap, kenakan Agus kali kedua. Sebab yang serangan pertama tadi, macam mana nak buktikan? It's my words against your words. Tapi dia orang lupa ustaz budak, ustaz PAS yang kena gangguan seksual, yang kena 13 bulan sebab mencium lelaki di dalam bilik hotel itu pun sebenarnya my word against your words juga, dia kena 13 bulan. Tapi dia orang tak tahu kes tu. So dia kata kita kena cari something yang solid. Kita kena create something yang solid. Tak cukup sekadar Wahab punya cerita ni. Tak cukup, tak kuat. So, kita kena perangkap dia. So, bagaimana nak perangkap dia? So, dia buat conversation. Phone conversation. Okay. Dia kata yang penting sekarang ini, kau kena video call pada dia. Buat video call, buat cerita, borak-borak sebagainya. Sebagaimana yang di-plan. The rest, kami akan buat. Kami akan fabricatekan. Dan dalam laporan itu, Wahab mengatakan dia telah menyerahkan telefon itu kepada bukan Mr. H sahaja, tetapi satu grup. Ada beberapa orang di dalam itu, di mana serahan tersebut berlaku dan akhirnya video itu di-delete. The original video itu yang grup ini delete. Sebab dia orang tak nak video itu yalah, kalau dia kata fabricated, tiba-tiba Wahab keluar, mana ada conversation saya? Saya tak cakap macam tu. Kan toy. Okay, dia orang delete. Fine. So, bila dia fabricate, the idea was sebenarnya untuk nak kenakan. Ini dia ada dua grup dalam grup ni. Satu grup yang saya kelar Mr. H ni. Grup Mr. H ni sebenarnya nak kenakan Agus saja. Tapi dia tak nampak ada satu grup PN ni sebenarnya dia orang nampak opportunity kenakan Anwar Ibrahim. Itu saya kata bodohnya Mr. H ni. Dia tak nampak benda ini. So apa yang berlaku? Mr. H ni naively fikir kita ambil video ni, kita ugut je lah Agus. Ni ada video, kau letak jawatan. Dia fikir macam tu. Tetapi grup satu lagi tu ambil opportunity tersebut, dia sebarkan kepada pembangkang. Tak disangka pembangkang sebar. Yang Wahab setuju adalah video itu hanya untuk mengugut Agus. Tapi dia tak setuju video itu disebarkan secara publik. Bila video itu tersebar secara publik, tuan-tuan, Wahab sudah marah. The agreement was this video only untuk ugut secara internal. Tetapi sekarang sudah tersebar dengan dia sendiri malu. So, bila dia sudah malu, dia U-turn, dia kata, tak, video was not true. Video was not true. Tetapi kejadian awal itu was true. Dan kenapa Wahab setuju untuk nak kenakan Prof. Agus? Ni saya buka cerita sebab dah keluar dalam report. Sebab kejadian awal di Bintulu itulah, itu yang dia marah tu. Sebab kejadian itulah yang dia nak buat video. Jadi sebenarnya sebelum ini kau cakap pasal Agus, dia macam ni lah tuan-tuan. If you're my friend, I don't care what you do behind your bedroom. Saya tak, serius saya kata, saya tak peduli tuan-tuan. Kita nak cerita dosa besar, tuan-tuan ni boleh jamin ke tuan-tuan tak ada dosa besar? Sembahyang subuh pun terlajak. Tak dosa besar tu. Kan? Ini termasuk saya lah, saya sendiri. Tapi itu tidak menjadikan kita tak boleh nak berkawan dengan semua orang. Tak. Dosa dia, dosa dia. Kita tetap anggap orang itu sebagai, as kita tengok secara fizikal dia. Dan Prof. Agus still my friend. He is still my dear friend yang saya sayangi. Seriously, lillahi ta'ala saya cakap. Sebab saya anggap dia sebegitu. Apa berlaku sebaliknya itu cerita lain. Itu cerita dia. So sekarang ni serangan seksual itu dikatakan telah berlaku. Baik. So apa kaitan dengan Illuminati sebuah ni, cerita-cerita ni? Saya kata tadi, plan is ada dua gerakan. Satu gerakan seksual. Kalau tuan-tuan ingat, tidak ada cara yang boleh jatuhkan Anwar Ibrahim melainkan dengan cara fitnah. Melainkan dengan cara seks. Itu je cara dia. Kita tengok liwat 1, kita tengok liwat 2. Dulu UMNO mainkan liwat. Orang PAS tak percaya. Sekarang orang PAS mainkan liwat. Orang UMNO tak percaya. Dulu siap Hadi Awang tulis satu buku, tajuk dia Qazaf. Dosa Qazaf, menuduh orang meliwat sedangkan dia tak tengok dengan mata kepala dia. Hukum dia fasik, dia tak boleh jadi saksi anak dia menikah nanti.
Ini Hadi Awang tulis tau. Tetapi sekarang orang PAS sewenang-wenangnya tulis. Dalam komen, dalam apa orang kata, dalam social media, sewenang-wenangnya dia tulis. Tanpa dia tahu dosa itu anak dia tak sah nikah. Kalau dia jadi wali, anak dia tak sah nikah. Selagi mana dia tak bertaubat dan meminta ampun kepada Anwar Ibrahim. Itu besar dan beratnya dosa qazaf. So, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa cerita ini ada orang kata bosannya cerita Wahab. Dia bukan masalah Wahab. Itulah masalahnya orang kita. Kita tak nampak apa yang diorang cuba kenakan. And that is why kenapa kita asyik kalah. Bila musuh kita serang, kita tak nampak serangan musuh itu. Kita nampak yang fizikal. Kita tak nampak secara belakangnya macam mana diorang buat. Sebab itu juga kenapa dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim asyik kena serang. Asyik kalah dengan serangan. Dan kenapa pembangkang tak boleh tapis dan tangkis serangan-serangan yang bertubi-tubi yang menggunakan submersif ini. The real aim bukan Wahab. The real aim bukannya Agus. The real aim Anwar Ibrahim. Cerita selepas ini akan keluar satu lagi cerita, tuan-tuan. And they are planning it. They are planning it. Ini baru surface. Jangan cakap saya tak cakap. Ini baru surface-nya, tuan-tuan. Akan ada keluar lagi cerita lepas ni. Bukan berkaitan dengan Wahab. Bukan berkaitan dengan Agus. Someone else. And they are cooking it up. Tengah memasak sekarang ini. Untuk memastikan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena turun. Kerana apa? Sebab dialah satu-satunya. The only pejuang Islam. Pejuang orang Melayu. Pejuang Malaysia. Bukan setakat orang Melayu saja. Seluruh rakyat Malaysia yang benar memperjuangkan bumi Palestin sejak dahulu lagi. Sampai sekarang dan sampai beliau habis menjadi Perdana Menteri. Ini bahaya kepada golongan-golongan yang backing negara haram Israel. Now, you can think otherwise. Dan siapa yang dia orang letak kat depan ni? Seorang yang bernama Raja Petra, Raja Kamarudin, yang sekarang ini berada di UK, tak berani balik ke Malaysia, tuan-tuan. Dia berani cakap sebab dia dekat online. Dia bolehlah cakap, ramai yang percaya cakap dia. Tuan-tuan fikir, apa kerja dia sampai dia boleh ada duit, ada dana dan sebagainya? Tuan-tuan fikirlah. Kalau dia tak buat benda ni, tuan-tuan, dia orang terfikir fulus datang daripada mana? Dia boleh sanggup fitnah sesuka hati dia. Tuan-tuan ingat, kalau dia tak ada financial backing, tuan-tuan ingat dia datang daripada mana? Mana kau punya sumber is? Jangan tanya aku punya sumber. Selama ni kalau aku cakap tak betul ke? Berbanding dengan Raja Petra? Sebab itu, tuan-tuan, saya kata, this thing, ada satu benda yang akan berlaku minggu depan, hari Isnin. Minggu depan ni, hari Isnin sampai hari Jumaat. There'll be a few things yang akan berlaku, termasuk kepada kerajaan Malaysia. Apa dia is yang akan berlaku termasuk kepada kerajaan Malaysia? Yang itu korang tunggu. Just wait and see.